berkongsi. Dan parent-parent lain yang ada di sini membantu dari segi memberikan tips ke atau solusi yang mungkin telah berkesan untuk mereka ataupun mungkin just some idea saja. Sebabnya kita tak akan boleh expect bila kita bagi idea kan tak semestinya ianya berkesan untuk parents lain juga. So di sini sebab hanya kita saja yang tahu keluarga kita macam mana, anak-anak kita macam mana. So kita hanya boleh memberi ideas ataupun tips. So yang parent-parent yang mendengar tu bolehlah dia sesuaikan dengan keluarga dia dan ciri-ciri personaliti anak dia ke contohnya. Jadi itulah tujuannya kita punya forum ni adalah itu, untuk kita sama-sama berkongsi pengalaman insyaAllah dan juga tips dan idea. So every week kita akan ada topik yang kita akan bincangkan, ikut topik so mudah sikit. Jadi topik untuk minggu ni adalah berkenaan dengan punishment. Jadi okey, hukuman, dia punya persoalan tu yang pertama sekali adalah saja nak tahu adakah tuan-puan di sini mengamalkan mengamalkan benda yang namanya hukuman ni terhadap anak-anak. Boleh tak share sikit? Adakah mungkin boleh tunjukkan tangan ke siapa yang mengamalkan hukuman? Siapa yang mengamalkan hukuman aku je lah kat tangan. Dia jangan malu, jangan segan, jangan rasa bersalah pula. Benda ni tak boleh buat ke macam tu? Tak. Kita just open saja. Tanya pengalaman. Tuan-puan mengamalkan tak hukuman? Okey. Hukuman ni boleh jadi daripada segi fizikal ke atau kita macam contohnya kita gunakan rotan ke apa ke, ataupun hukuman boleh jadi juga dari segi psikologi. Contohnya kita kalau buat salah duduk dalam bilik jangan keluar. So yang tu psikologi lah tu kan. Dia tak pegang tubuh badan tapi dia psychologically suruh asingkan sekejap. So macam-macam lagi lah. Kadang-kadang punishment ni daripada segi verbalnya, menggunakan perkataan-perkataan yang tidak baik ke. Kadang-kadang kita tak perasan pun benda yang kita ucapkan tu, tapi sebenarnya benda tu dah apa orang kata bunyinya kasar lah bagi si anak. Ataupun punishment daripada segi apa lagi yang contoh-contoh? Berdiri kat sudut bilik tu, jangan gerak. Lepas tu kadang-kadang bagi tahu pula dekat ajak family lain boycott si anak yang buat salah tu ke. Tu pun contoh-contoh jugalah punishment tu. Jadi saja nak tengok, bukan nak kata benda tu salah atau tidak, yang tu kita akan selam kemudian. Saja nak tanya buat sekarang ni, tuan-puan mengamalkan atau tidak hukuman di rumah ni? Selalunya hukuman yang macam mana? Yang dalam rumah. Soalan yang pertama ialah mengamalkan ke tidak. Nombor dua, sekiranya ia mengamalkan, maka buat apa? Hukuman yang macam mana tu? Hukuman yang macam mana? Kalau malu nak switch off mikrofon tu, type dekat chat box. Type dekat chat box pun tak apa. Type dekat chat box. Kepada mereka yang nampak muka, nampak mikrofon tu bersuara. Start Fauzi kami lah. Perempuan Start Fauzi hari ni. So, type dekat chat box tu. Sekiranya anda mengamalkan hukuman, cakap ya, dan sekiranya ya, maka apakah hukuman yang anda amalkan tu? Ya, silakan. Okay, tak nampak lagi? Belum nampak lagi. Okay. Tak apalah, kita start dulu lah kot kan? Ya, hukuman macam kami yang di rumah ni. Kat rumah ni, setakat sekarang, setakat budak-budak yang sudah muda 10 tahun, kita orang tak mengamalkan physical punishment. Contohnya macam rotan ke atau yelah kadang-kadang cubit tu adalah sikit, tapi bukanlah benda tu macam benda yang biasa hari-hari buat ke ataupun tampar-tampar ke, tak ada. Benda tu tak dibuat fizikal, tak dibuat. Selalunya kita orang gunakan kata-kata lah, banyaknya menggunakan kata-kata. Dan kalau tahap maksimum tu suruh pergi duduk kat bilik, duduk situ sampai calm down, baru keluar. Gitulah, banyak yang gitu hukuman dia. Jadi kalau kadang-kadang dulu masa kecil-kecil kan, sebab nak mengajar anak-anak menulis, jadi kalau ada satu-satu dia orang buat perbuatan yang kita orang macam rasa nak kena dididik itu,
kita orang suruh ada orang tulis something. Okey, saya janji saya akan tak nak marah kakak lepas ni, contohnya saya akan care dengan kakak, contoh. Sebab masa tu tak nak hukum pun, tapi disebabkan ada agenda lain sebab nak suruh dia belajar menulis, so kita jadikan translate benda tu sebagai okey, satu punishment yang orang kata apa, ada manfaat dia dah. Itu maksud dua dalam satu. Dia dua dalam satu. Tengok-tengoklah kan mana satu yang boleh masuk. Okey, tu cara kita orang lah. Tapi yang pastinya satu yang fizikal memang tak digunakan. Berbeza dengan saya sendiri sebenarnya. Pengalaman saya sendiri bila saya kecil, Allahu Akbar. Namakanlah apa saja, memang aku kena. So itulah kan lain-lain cara didikan tu. Jadi tuan-puan, macam mana pula? Siapa-siapa nak berkongsi? Okey, Tuan Azizan kat sini kata anak pertama, anak kedua pernah buat. Anak ketiga, keempat tak ada. Okey, alhamdulillah. Tapi geram juga memanglah kan. Geram kena tak boleh buat lagi kan. Aduh, dia berbulu je kan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey. Saya buka bicara lah sebagai peserta pertama. Okey, baik. Terus terang saya katakan sebagai seorang ayah dan seorang parent, kita tak akan terlepaslah daripada hukuman kepada anak-anak. Cuma macam ayah dengan Rizal, saya tak pernah sentuh fizikal. Dan setiap kali berlaku apa-apa yang menyebabkan kadang-kadang emosi kita tercabar, saya katakan kat diri saya dulu, aku mengharamkan tanganku naik dekat anak aku. Sebab saya takut kalau kata naik fizikal ni, kita takut tak boleh nak kontrol. Betul. Saya masa tu kita ada emosi. Ya, naik hantu. Jadi kebiasaannya hukuman yang saya selalu berikan kepada anak saya, selalunya saya cut apa yang mereka suka lah. Contoh kalau kata kita minta mereka buat sesuatu tapi mereka tak dapat laksanakan dengan cepat, tak dapat laksanakan apa yang kita minta tu. Jadi selalunya saya akan tahan mereka tak bagi tengok TV, tak bagi pegang handset. Ada kalanya dengan nada yang agak tinggi lah. Dengan nada yang agak tinggi. Jadi kebiasaannya hukuman yang kami lakukan di rumah macam tu lah. Tahan apa yang mereka suka. Jadi wallahualam. Saya teringat sangat kerana bila Ustaz Fauzi dia orang silat, saya pun orang silat kan. So bila fizikal tu saya sangat-sangat setujulah dengan Ustaz Fauzi kerana kita orang silat ni kan dah dilatih bertangan. Maka bila dengan anak tu fikir sampai 40 kali lah sebelum nak angkat tangan tu. Ya, takut. Orang silat kan takut terlupa kan, dia terlebih pula. Ya. So terima kasih Ustaz Fauzi kerana mengingatkan. Okey, terima kasih Ustaz. Suka sangat. Ayah suka sangat yang first tu. Kita dah pesan kat diri siap-siap dah, aku haramkan tangan aku ni dekat atas anak tu. That's very powerful sebenarnya. Kita bila sebut haram, perkataan haram tu pun dah macam besar sangat kan. So dia somehow bagi tahu dekat diri, okay, stop macam tu. Dan secondly, Ustaz tarik privilege. Tarik privilege ni kita orang pun juga biasa buat lah. Kalau ada sekian-sekian benda tanggungjawab yang tak selesaikan lagi, janganlah agak nak tengok iPad tu contoh. Okay, so itu kebiasaan lah. Rasanya tarik privilege memang kebiasaan yang kita buat lah. Okay, ada lagi tak tuan-puan yang buat hukuman lain? Baik-baik ni, tak ada rotan apa goreng. Yang bujang pun boleh bagi komen ya. Anda pernah dihukum macam mana? Mak ayah dulu hukum anda. So anda boleh bagi pendapat. Jangan bagi bangau, aku ni bujang tak ada anak, aku tak pernah hukum siapa-siapa pun. Memang anda memang orang baik pada ketika ini. So, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni maklum tak buka ni boleh? Okey, Maklum, silakan. Maklum lah umur dah lanjut, tapi Maklum look back looking back.
Oh. Allow me to make a confession lah kan, sebab Yeah. Perjalanan hidup kita berbeza-beza. Anak Maklum Maklum 3 lah, yang sulung tu dah 26. Maklum kalau pandang anak sulung Maklum, nama dia Nurin. Maklum yang tu tangan sikit. Naik tangan naik sikit. Sikit lah, sikit. Still tak banyak lah, tak macam orang bersilat tu kan. Well, because when I look back, Maklum punya emosi masa, and then dia rapat 2 orang yang dengan adik tu, tapi adik tak kena. And then the third one, I'm like, yelah dah ada ilmu banyak juga, dah gunalah macam-macam, tapi try jugalah time out lah, itulah ini, but okay lah, tapi until now, I still rasa nak putar balik tu tak boleh lah, but Yeah. things happen, that's my point. Yeah. But what did I do after that matters, right? Yeah, Exactly. but I selalu check on this first one kan, sama ada the damage kan, it's been done lah, the damage kan. Nak kata apa kan, but what did I do about it? So there's a lot of talking. I do a lot of benda-benda ni kena talk it out. Issues kan dia akan jadi trauma, whatever, both side, mine and hers. Even dengan yang lain-lain pun ada juga yang teknik tak berkesan kan, ikut barat, ikut ini, belakang, pergi sini, pergi balik. But now looking back and now I'm here, well, okay lah, I learn through the process. I learn, unlearn and relearn. Alhamdulillah, itu je lah yang Maklum nak share. Alhamdulillah. Saja sejak online Kak. So when you say talk it out tu, was it because anak tu dah membesar, because dia dah masuk teens, maka kita talk it out, but when they were small, kita, we hardly have that kind of chat. Is it because of the change of age, maka cara kita tangani anak tu berbeza atau what? Yeah, I think more kalau tanya Maklum, because I tak ada ilmu. Okay, satu. Dan kedua, I tak faham tahap. Ketiga, I kurang support in the beginning. But now, if I nak bercakap dengan Karen, kalau I ada anak balik, and I can see my third one very different. I talk it out since dia baby lah. Kalau ni, I talk it out, dia dengar kan. But cara baby lah, you don't talk. And then when dia besar sikit, kita macam perasaan satu lagi. I don't label you are bad, you are good. You know, bila dia buat silap, it's not being that dia good or bad. Kesilapan tu satu peluang untuk Maklum ajar dia, didik dia. This is the best time bila anak buat silap, to ajar dia, because reflection bagi. And I do a lot of, yalah bukan senang lah Haya dengan Riza, but it can be done. Yes. It can be, and then perjalanan tu sangat manis lah. It brings kontras bila you buat benda yang tak baik, macam Allah katakan dalam surah tu, memang kita rasa hati kita ni, kita rugilah. Orang-orang yang rugi, yang pilih jalan tu, yang pilih. Jalan yang takwa tu, beruntunglah Maklum dan keluarga insya-Allah. But it takes a lot of kita punya, kalau Maklum boleh share, kita kena mengakulah kalau kita silap, dan carilah ilmu, explore, and then Allah akan bagi petunjuk along the way. You nak atau tak nak. But coming back to your question, so I talk ikut tahap-tahap sampai now we talk. Now dah besar pun talk cara besar. Talk talk tu maksudnya dialog je kan Kak, bukan bebel one way kan? Oh no, dia ada teknik juga, dia ada teknik. I call it teknik berkesan. I Maklum kan parenting coach also. So I gunakan teknik communication berkesan, label the feeling, get them explore the feeling, then talk it out macam cara nak selesaikan, that kind of thing lah. Alright, okay. Thank you very much Kak. Thank you very much. Maklum. Okay, different kan? Dengan ilmu tu, along the way tu, kita boleh ubah cara parenting kita. So the first time when it happens, benda yang dah happen tu happen lah, kita tak boleh nak patah balik. Macam my own experience sendiri dengan Afifi tu, there was actually one time yang I lose it. Memang betul I lose it pada masa tu dia kecil lagi lah masa tu. Tapi that particular experience saya carry sampai hari ni.
saya tak boleh, saya rasa bersalah sangat sebab saya buat dia menangis, saya buat dia pada masa tu terkejut, tahu sebab kita marahkan dia kan, lepas tu kan kita tangan tampar sikit ke apa kan, jadi memang walaupun benda tu tak adalah macam pukul dia sampai ni ke tak, tadi just kadang-kadang cubit sikit, dia tampar sikit, tapi benda tu adalah benda yang I carry sampai sekarang. So dia kan bila kita punish daripada segi fizikal ni kan, sebenarnya kesan dia bukan pada anak tu saja tau. Dia akan ingat apa yang mak ayah dia buat, tapi kesan dia pada kita juga sendiri. Sampai kadang rasa macam ya Allah, boleh ke ni dia maafkan aku ni, macam tu kita rasa macam bersalah sangat. So the learning after that tu is bila benda tu berlaku, memang I make sure that macam every year selepas kejadian tu, every year I akan minta maaf kat dia. So that's my personal punya experience lah, because saya rasa bersalah sangat. I'm not supposed to lose out sampai macam tu kan. Sedangkan dia masa tu budak lagi, kan. Itulah macam itulah kadang-kadang kita parents, kita rasa dalam keadaan kita memanglah kita pun ada emosi kan. Bila kita marah tu, bila kita out of control tu memang something yang akan bagi bad experience untuk dia dan untuk kita juga. So tapi itu tak tahulah, yang pada saya physical punishment ni memang kesan dia yang tu. Tapi tak tahu mungkin tuan puan ada experience yang berlainan dengan punishment, physical punishment lah. Ada tak? Kalau ada sila kongsikan. Kot lah mungkin benda tu menjadi kebaikan ke? Kau macam mana? Kita baca Puan Liza punya chat, dia kata dia ada bagi hukuman buat kerja rumah yang diorang tak pernah buat. Apa kerja rumah yang diorang tak pernah buat atau jarang buat? Contohnya cuci tingkap, lap pintu, basuh kereta. I suka yang tu, kalau basuh kereta lah memang. Ya. Cara kan? Ya, so hukuman tu bukan sahaja menghukum. At the same time Get things done lah. Get things done. Rumah bersih. So that's talking about alternative to macam physical punishment ya, for example. So okay, macam going back to that question tu, ada tak tuan-puan yang mungkin ada yang tuan-puan rasa punishment ni sebenarnya perlu ada, atas sebab apa dia perlu ada, dan apa pengalaman tuan-puan sendiri melalui benda tu? Ada ke? Boleh nak berkongsi? Sila. Silakan. Okay. Pada saya dia macam sepanjang membesar tu dia kena ada satu kali kena. Dia akan jadi set boundaries tau. Dia macam as to the limit of macam okay, aku pernah kena, I know how it feels, so don't ever do that again untuk apa-apa jua kesalahan lain. Macam tu lah. Walaupun masa kena tu macam of course lah kita akan macam nak memberontak apa semua kan. But then setakat ni lah, sehingga umur sekarang ni pun saya hanya ingat satu kali je kena. Saya rasa yang tu dia dah setkan, dan masa kena tu kecil lagi, so dia dah macam setkan to not do it again untuk apa jua kesalahan lain. So dia macam sampai peringkat saya tak tahulah ilmu apa yang mak ayah guna kan, tapi macam mak selalu cakap kita on lagi. Ayah cukup. Sekali berdaham je kita berlari. Kalau tengah tidur tu memang berlari, ambil toilet ambil tuala terus mandi. Dia tak ada apa. Kalau mak panggil tu 5 minit. Ayah je. Cukup. Dia nama penuh pun tak keluar. Kan biasa kita tahu nama penuh yang tu marah gila tau. Kan? Akif bin Harun kalau keluar nama penuh tu memang marah dah. Tapi ayah punya teknik ni lain sikit, dia tak tahulah, dia je cukup lah. Anak yang tidur tu macam dengar bunyi buruh lah. Terus berlari. Dan lepas tu saya rasa dah tak ada apa-apa yang any hukuman fizikal lah. Memang bunyi aja, lepas tu memang kita dah tahu dah. So that's for me lah. Maksudnya untuk hakim ni fizikal pun tak ada juga, cuma banyak yang bercakap lah. Bukanlah tak ada, mungkin ada, tapi taklah banyak. Kebanyakan masa hanya bercakap lah, perkataan lah kiranya. Ya, betul. Okay. Physical tu sekali je kot yang kena. Takat ni saya ingat satu, saya tak tahu kenapa. Saya nak recall balik, ada tak yang lain? Macam tak ada. Dia macam dah kena sekali tu, lepas tu dah macam okay. Kita dah tahu tak nak kena. Cukup sekali je. Seperti macam tu lah. Okay.
You know, I can relate to that. You know, apa yang Hakim cakap buat saya fikir. You know, do I remember my dad ever belasah I? Dad lah, ayah kan. I cannot remember. What I can remember, ya Hakim, what I can remember ialah adik I kena belasah. So bila adik I kena belasah, contohnya lah dia main kat pokok bunga, so pokok bunga tu patah. So adik I kena belasah, maka untuk I, itu I akan ingat. Learn from other people's experience. Atau my mother belasah my adik because of something he did, and then so to me, I cannot remember ever kena belasah, but I can always remember my adik-adik kena belasah. True. Ayah main peranan dia, which kadang-kadang ibunya mengambil take advantage of it. Contohnya, what I always remember arwah mak I selalu buat ialah dia akan warning kami adik-adik. So dia kata, wait until your dad comes home. Betul. Ayah balik nanti, jaga kau. You know? And itu itself, itu itself dah kita orang dah bulu-bulu dah naik-naik dah, and kita tu masuk aja, we pray that mak lupa nak beritahu ayah. So di situ, in that particular scenario tu, ibunya ibu saya lah main peranan tidak membelasah, tetapi menggunakan ayah tu sebagai kononnya ayah tu yang dia garang karakter, yang menyebabkan kami adik-adik semua tiptoe lah kat rumah tu. Dia macam antara mak dengan ayah tu jadikan salah seorang tu satu figure yang dia ni memang kita tak boleh langgar lah. Kalau kita langgar dia punya limit tu, siap gitu. So yang last resort lah kira. Okay. So itu salah satu cara lah kira, maksudnya menjadikan salah seorang pasangan tu sebagai figure yang perlu. Kalau dia cakap tu memang tak boleh tidak lah kena buat juga gitu. Lepas tu, okay, ada soalan. Puan Nur tanya, anak-anak ni ada yang jenis serik dan tak serik ke? Okay. Soalan ni, okay. Saya sebenarnya nak mengetengahkan satu benda lah. Okay. Kebanyakan yang ini mungkin boleh membantu menjawab soalan tu juga. So far yang kita dengar adalah pukul, orang kata yang minimum, yang macam sebab kadang-kadang pukul ni mengajar juga sebenarnya, sebab disebabkan satu situasi tu yang kita pukul tu, kita takkan buat dah benda tu. Tapi ni saya punya persoalan yang lain juga ialah yang memang mengamalkan ni, macam rotan ke apa, silap sikit rotan, ataupun silap sikit kena cubit ke, silap sikit dia tak boleh silap sikit lah kiranya, dia akan kena fizikal. Dan adakah apa kesan dia kepada tuan-puan? Adakah tuan-puan tak nampak anak tu ikut tak? Maksudnya lepas dah kena berkali-kali tu, dia buat tak benda yang kita suruh tu, ataupun makin teruk ke situasi tu ke, macam mana? Ada tak parents di sini yang memang inilah mengamalkan sebenarnya? Bukanlah mengamal, kita nak sebutkan mengamalkan lah, memang buatlah, maksudnya rotan tu memang ada di rumah. Ada ke? Rotan dulu dah kat rumah saya dipamerkan. Sama. Pamer memang kena juga sebenarnya. Bukan pamer memang kena pun sebenarnya. Jangan rotan tu jatuh daripada tempat pameran tu, tapi dipamerkan. Tuan rumah macam mana? Ada tak yang memang rasanya tak ada kot kat sini. Semua ibu bapa yang baik-baik lah. Cuma dia bukan satu lah. Kalau satu je, dia akan jadi macam punca kuasa untuk semua benda kan. Kami punya tak, apa saja yang ada dalam rumah, yang tu semua boleh jadi punca kuasa dia. Hanger biasa dah. Hanger tu ada je. Dah lah keliling rumah ada, kat depan rumah ada, belakang rumah ada kan. Yang sangkut, yang tak sangkut, semua ada. Itu baru hanger. Baiklah sebagainya. Memang benar. Dia macam apa saja. Dia kalau marah tu, apa saja yang dekat pada dia tu akan dicapai lah. So kami nampak satu rumah ni sebagai satu boundary. Jangan buat hal lah. Pendek kata jangan buat hal, jangan cari pasal. Okey. Dan kita berbicara tentang rumahku, syurgaku, ya.
Mak Long nak share satu peristiwa masa Silakan, kecil. silakan. Mak Long ingat Ya. ada satu insiden arwah mak ambil, tahu tak bulu ayam dulu yang dekat belakang tu macam Ya, rotan. ya. Yes. Okey, dia ada satu hari dia macam hilang, my sister lah yang kena. Tapi my father, dia rotan anak. Tapi hari tu dia kata, dia ambil bulu ayam tu, dia bakar ke buang, tak ingat. Dia bakar, macam ekstrim lah. Yang Mak Long ingat sampai sekarang. Sebab Fenda nak ingat, dia marah mak. Dia kata, kenapa buat macam tu? Sedangkan abah ni lebih macam abah you all lah. Yang tadi cakap. But dia cakap, I still remember now, dia kata, budak akan jadi, kalau pukul macam tu, nak anak macam mana? Nak anak lagi degil. Dia kata something like that. Dan satu lagi dia kata macam ni, takut sebab emosi mak tu membuat-buat I think. Mungkin bila, I think now when I look back, abah kalau dia rotan dia sedar. Mak ni emosi mengawal. So abah takut macam budak tu boleh mati lah ibaratnya. So now I can see that mak ni kadang-kadang, sebab tu I pun takut tau, sebab kita kan ayah emosi kita sebab kita lebih emosi ada sebabnya lah. But takut kita terlebih that vulnerability yang sampai tak boleh nak control. But saya fikir juga abah kalau marah lagi tu pada mak, tapi that incident abah tak setuju. In that case lah, ayah is more cool headed lah, walaupun dia belasah tapi dia masih cool headed lagi. Dia boleh nampak situasi tu lah, dan apa rationalnya lebih kat situ. Totally understand. Great Kak. Okay, okay, so ada tak anak-anak jadi okay. Macam ni lah, to put it this way, punishment ni sebenarnya berkesan. Dia berkesan sebenarnya. Tetapi dia berkesan untuk jangka masa pendek sahaja. Macam kita lah, kita kena pukul kan, lepas tu kita tak buat dah. Tapi lepas tu ada tak kita nak try test boundary lagi? Ada, mesti ada. So kita akan mula cari jalan. Macam mana tak kena pukul lah, kita akan develop skill lain pula. Contohnya skill tidak memberitahu perkara yang benar ke, kan dia akan develop benda yang lain. So basically dia akan stop. Kalau macam kita anak-anak kita buat perangai ke apa ke kan, kita marahkan dia ataupun kita pukul dia ke apa, memang berkesan dia tak akan buat dah. But that doesn't mean benda tu dia akan dia tak akan buat dah. Dia mungkin akan develop skill lain satu, ataupun lagi satu dia akan memberontak. Bila dia memberontak tu akan jadilah benda lain. Maksud lagi memberontak ni boleh jadi apa tahu? Dia sama ada dia buat benda tu lagi dahsyat, ataupun dia simpan dendam. Dia simpan dendam, satu hari bila besar nanti adalah benda dia balas balik. Once sebab saya pernah melihat satu keluarga ni anak dia ni, mak dia ni memang jenis garang. Memang jenis garang sangat. Ayah dia cool, tapi ayah dia tak berapa ambil tahu sangat hal keluarga dia. Jadi apa-apa benda dalam rumah tu semuanya si mak ni lah. Jadi memang dia ada authority penuh, jadi anak ni tak boleh buat silap. Kalau buat silap dipukul, kalau buat silap dipukul. Sekarang bila anak tu dah jadi remaja, si mak ni tak boleh kata apa dah tak boleh kawal dah. Sebab pada dia, dulu I kecil-kecil, you pukul I tak apa. Sekarang I dah besar, you dah tak boleh sentuh I dah. Sebab I boleh balas balik ataupun I just boleh tinggalkan you ke. Dia dah ada that, anak-anak yang dah sampai remaja kan. Dia dah nak pergi dewasa. Jadi dia dah ada that power tau. Dia rasa dia dah ada that power. Orang tak boleh sentuh dia dah. So sampai memang saya tengok perhubungan di antara ibu dengan anak tadi tu memang masalah. Sebab dia tak nak dengar langsung dah mak dia cakap apa. Jadi itu yang bahayanya punishment ni. Kita nampak kesan jangka pendek memang settle. Memang dia tak kacau. Kita pukul dia, kita marah dia, dia diam. Dia tak kacau dah lepas tu. Tapi in the future tu, jangka masa panjang mesti akan ada kesan. Sama ada emosi dia ataupun pada kita sendiri pun akan ada kesan juga. Okay. Jadi Tuan Luqman ada soalan. Silakan Tuan Luqman. Nak tanya soalan apa tu? Tuan Luqman, silakan. Okey, sementara kita tunggu Tuan Luqman. Tuan Luqman ada nak ni ke? Dia nak berkongsi ke? Okey.
Alright, tak apa kita Okay, teruskan. so Puan Siti tanya, anak-anak tuan-tuan puan semua ni jenis sekali cakap terus buat ya. Contoh, diorang tengah tengok TV, suruh solat, orang nak panggil turun makan. Kadang kena panggil habis tekak kadang. Okay, kadang-kadang macam emo juga sebab kecil macam ni. Just wonder, my kids je ke? Tak, bukan anak puan je. Kita orang pun sama je. Mungkin cara itu berbeza. Sebabnya bila ada orang kata bila ada ilmu sikit, kita boleh aplikasikanlah. Macam kita orang mengalami benda yang sama juga, tapi because kita orang ada ilmu sikit, kita gunalah ilmu yang ada tu untuk cakap baik-baik dengan anak, untuk gunakan komunikasi berpengaruh dan sebagainya. Jadi but the situation tu memang I think almost every parents lah mengalami benda tu. Sebab anak-anak ni okey, bayangkan macam tadi Puan Siti kata kan, anak-anak tengah tengok TV. Lepas tu kita pula suruh dia solat ataupun kita suruh panggil turun makan kan. Anak-anak ni macam kita, orang dewasa, kita ada dunia kita sendiri. Kita ada kerja kita ada nak menguruskan rumah, kita nak tengok suami, kita nak tengok anak-anak. Itu adalah dunia kita. Anak-anak dia ada dunia dia sendiri, dan dunia dia kebanyakan masanya ialah benda-benda yang seronok lah. Tengok TV, main-main dengan adik-beradik ke, baca buku, sembang-sembang. Itu benda-benda yang fun tu, itu adalah dunia dia orang tau. Jadi apabila datang benda-benda yang rutin ni, yang perlu diorang buat, contohnya macam solat ke, atau kita panggil makan ke, diorang tengah in their world, dan kita pula disrupt, memang dia tak nak buat lah, ataupun dia akan delay, buat tak dengar. So kat sini dia menuntut kita untuk faham juga sebenarnya situasi tu macam mana. Jangan kita rasa macam anak degil ke, anak tak dengar cakap ke apa, tak. Kadang-kadang kita kena timbang balik situasi tu. Okey, dia tengah syok tengok TV, kita tiba-tiba panggil nak suruh dia turun cepat-cepat. Memanglah dia takkan, macam kita jugalah. Kita tengah buat kerja kan, katalah kita tengah meeting dengan bos kita ke apa, tiba-tiba anak datang, mak nak makan. Boleh kita nak tinggalkan, bos tunggu sekejap, pergilah. Tak kan, kita akan macam pergilah main sekejap, pergilah tengok iPad ke apa, kita akan buat macam tu kan. Sama juga dengan anak, dia pun akan rasa benda yang sama juga. Jadi pentingnya kita untuk timbang juga situasi itu sebenarnya. Jadi apa yang boleh membantu Puan Siti, ada bagi tahu dekat dia masa, okay, I know you tengah enjoy tengok TV and whatnot, boleh, tapi 5 minit lagi turun, ataupun lagi 10 minit lagi turun, lagi contohnya lagi 3 minit sebelum waktu kena turun tu, ingatkan lagi, okay, tinggal lagi 2 minit, contohnya. Lepas tu bila dah cukup time, okay, dia tak turun juga, you naik atas, tutup je TV tu, dia turun bawah. Memang kita dengar rasa macam remeh, tapi kan benda ni semua praktis tau tuan-puan. Bila kita dah selalu buat, benda tu akan terpasak dalam diri dia, kata okay, memang kena ikut time. Bila mama cakap lagi 10 minit, ni dia memang maksudkan memang 10 minit, so you kena turun. So itu salah satu contoh lah, kita bagi kat dia timeline. Jangan apa tu, kita tak nak hijack dia, tapi kita bagi dia timeline. Dia boleh at least dia boleh adjust dia punya emotion. Dia tahu okay, lagi 10 minit kena turun bawah. So at least dia get ready lah for that. So contoh lah. Dan Puan Siti, dia untuk kami lah kat rumah tu, kerana sistem itu, maka contohnya kalau anak-anak ambil handphone kami kan, kami buat benda yang sama lah. Okay, boleh handphone sejam saja. And then bila nak masuk 15 minit lagi, kita cakap 15 minit lagi, 10 minit lagi, 5 minit lagi, okay, 1 minit lagi. Waktu tu kita tengoklah dia ni, bila kita kata times up, dengan sendirinya mereka akan serahkan benda tu tanpa komplain. Nah, jadinya ke tahap itu adalah kerana kami berkali-kali lah. Sebab dia kena practice timeline tu, sebab timeline tu adalah satu benda yang ayah rasa sangat powerful lah untuk ajar budak-budak ni sebenarnya. Kita biasakan dengan diorang dengan time tu. Contohnya you ada berapa minit. Okay, lepas tu okay, kalau you tak nak apa tu, ibu keep on bagi tahu you time. Okay, tak apa, you bagi tahu sekarang ni pukul berapa yang you nak turun makan, you kena fix. I bagi tahu you waktu makan ialah 12 sampai pukul 1. Pukul berapa you nak turun? So adjust. Walaupun kita bagi timeline kat dia, okay, walaupun kita bagi timeline kat dia, at the same time kita pun letakkan that frame. Janganlah kita bagi time kat dia, dia suka dia saya pukul 3 lah mak turun makan. Susah pula kita kan. So we need to put that frame juga. Bagi
choice kat dia timeline tu, tapi kita kena put that frame. So contoh, timeline memang sangat membantu. Kita ajar dia disiplin untuk follow waktu lah, memudahkan kita juga. So menjawab soalan Puan Nur, berapa gap tu, itu yang Rohaya cakap tadi, kita yang decide. Kita yang decide. 15 minit, depan 5 minit, 5 minit lagi, 3 minit, Puan yang decide. Ya. Janji ini satu benda yang kita practice, kita amalkan selalu, baik untuk TV ke, untuk handphone ke, turun makan ke, get ready for solat ke, whatever it is, you know? It helps. Dan ibu bapa bila datang ke rumah kami, dia cukup fascinated macam mana kami ni kata turun 5 minit semua masuk dah dia orang semua turun. Adalah benda yang ibu bapa tu nampak adalah kerana kami ni praktis benda tu dah lama dah. Dan rutin lah. Dah jadi rutin dah. Rutin helps. Yeah. Okay. Ya, Tuan Luqman Tuan Luqman tanya. Okay. Tuan Okay. Luqman ada anak kecil setahun lebih. Okay. Anak yang sulung selalu pukul adik. Okay. Jadi Tuan Luqman respon dengan tampar tangan dia sampai dia menangis. Okay ke tak? Okay. Macam mana? Okay. Soalan yang pertama dulu. Okay. So soalan yang pertama, okay, personally bagi saya tak galakkan sebenarnya, sebab bila anak yang sulung ni pukul adik, cuba cari yang lain dahulu. Kira fizikal ni adalah benda yang terakhir sekali, sebab bila dia pukul dan kita pukul dia balik, itu seolah-olah memberitahu dia kata it's okay to hit. It's okay to hit. Bila I marah, I hit. Bila you marah, I hit you. Sebab I pun tak suka you buat benda yang tu dekat adik you. So dia dapat message bahawa okay, kalau kita marah, kita pukul. Jadi dia dah ada that kind of benda tu dia buat. Lepas tu bila kita pula pergi tampar tangan dia, seolah-olah dia macam validation. Okay, you boleh buat benda tu. Bila you marah, you pukul. Walaupun kita rasa kita nak dia stop, tapi rupanya message yang dia dapat dah lain. Jadi cari cara lain. Untuk anak-anak yang kecil ni sebenarnya banyak cara lah, kita boleh distract dia, kita boleh divert dia, kita boleh distract dan divert ni inilah untuk anak-anak kecil ni kebanyakannya memang distract dengan divert lah. Contohnya kita bawa, jangan tampar tapi pegang aja tangan dia. Pegang tangan dia, bawa ke tempat lain. Atau pegang tangan dia, usap si adik ke yang apa ni, usap si adik. Instead of dia nak pukul tu, kita just pegang dia, usap. Okey, perlahan-lahan. Dan ajar, kalau si anak tadi dah boleh berkomunikasi, dan bagi tahu dia bila tak suka, cakap tak suka. Cakap tak suka, dan cakap apa, nak cakap dekat abang macam mana, nak cakap dekat adik tu kata jangan. Contohnya macam tu. Ataupun kita sebagai dewasa, kalau benda tu out of control, bawa aja dia pergi tempat lain dulu sampai dia dah calm down, dah apa semua, baru letak balik dia orang together. Kalau saya boleh tambah lah pada apa yang Rohaya cakap, Tuan Luqman, kadang-kadang kita ni rasa macam anak-anak ni faham bahasa orang berumur, dia faham bahasa orang dewasa. Tak, anak-anak tak faham bahasa orang dewasa. So kita ni bila kita nampaklah contohnya anak tu pukul adik dia, abang tu pukul adik dia, pada pandangan kita ialah itu dia tengah bully adik dia, Well, ada juga kes-kes di mana ada anak tak tahu macam mana nak tunjuk kasih sayang. Dia tak tahu macam mana nak buat, maka dia buat macam tu, dia pukul macam tu kerana dia dapat reaksi, So kita ni sebagai ibu bapa nak kena tunjukkan dia macam mana nak tunjuk kasih sayang tu, the better way. Kalau nak marah, macam mana nak tunjuk marah tu. So bila kita tegur, jangan pukul, anak tu tak faham kenapa jangan. Kita nak kena cerita kenapa jangan. Kita tak cerita, kita just tarik dia atau kita pukul dia, and then kita harap anak tu faham. No, anak belum faham lagi. Anak just know that okay, ayah marah kerana apa yang saya buat. Why? Belum ada penerangan dia lagi. So kita perlu diterangkan. Diterangkan tak semestinya berbicara lah, tak. Tunjukkan dia, ini cara nak pegang adik, ini cara nak usap adik,
ni cara nak sayang adik, kerana adik kita ni adalah orang yang kita sayang kan, keluarga kita kan, di gitu. Ya, nak kena cakap bahasa dia. Ya. So dalam masa yang sama tu kita sebagai ibu bapa pun kena hati-hati jugalah dengan cara kita handle orang di sekeliling kita. Termasuklah pasangan kita. Maaf saya cakap sebab kadang-kadang ada kes yang di luar sana family antara pasangan, antara ibu bapa itu sendiri. Fizikal ni adalah satu benda yang biasa ditunjukkan di hadapan anak-anak. Pak bertampar ke apa ke, ataupun meninggikan suara ke atas pasangan. So anak-anak yang memahati ni dia kutip tau, dia simpan. Sebab dia sendiri tengah membesar. Jadi dia tak tahu macam mana nak respon. Kalau marah apa nak buat, kalau sedih apa nak buat. So dia akan kutip lah experience daripada orang sekeliling dia, especially kita sebagai ibu bapa. Jadi kalau kita dengan pasangan kita biasa macam meninggi suara ke, atau biasa macam menggunakan kekasaran ke, fizikal ke apa, jangan ditunjukkan depan anak-anak. Dan lagi satu, dan jangan buat kepada anak-anak. Mungkin pada masa bergaduh tu kita pukul tangan dia sebabkan dia buat adik dia. Okey, itu alasan yang kita bagilah. Tapi pada masa yang lain pula, kita sendiri pun kalau dia buat salah apa-apa terus tangan naik. Dia buat salah sikit tu terus tangan naik. Jadi bila kita terus tangan naik tu, benda tu dah jadi kebiasaan, habit dalam keluarga tu. Jadi bila jadi habit, anak-anak bila nampak dia akan kutip lah benda tu. Pukul ni is something yang normal in the family. So yang tu yang kita nak break tu. So daripada kita pukul, ada benda lain lagi yang boleh buat. Mungkin pegang dia, suruh dia bernafas sekejap ke, suruh dia be quiet sekejap ke, ataupun bawa dia pergi ke tempat lain. Cara-cara yang lain. Belajar cari alternatif yang lain selain daripada pukul fizikal ni lah. Itu pendapat saya. Ayah, Mak Long tambah sikit. Ini berlaku pada Mak Long ya. Soalan tadi, ini yang jadi pada Mak Long ya. Macam Mak Long dapat kakak dapat adik pada umur setahun 8 bulan. Okey, ini yang berlaku, dia pukul adik dia. Sama kes, sama ya. So kalau dalam kes tadi, kalau dari menambahlah, betul yang macam Rizal cakap tadi nak tunjuk cara semua kan. Kita tengok tahap ya, macam tahap tu penting. Okey, kalau kita tengok ya, secondary feeling dah ada masa tu cemburu. Masa baby dia tak ada cemburu ya. Tapi bila cemburu ni perasaan secondary yang comes later ya, macam cemburu macam setahun lebih. Bila kita kaitkan kenapa? Sebab perasaan cemburu tu perlu ketika itu. Biasanya budak beradik paling-paling setahun lebih lah kalau tak ada orang mengandung. Terus ni kan nak maknanya jarak je lah. So the feeling is untuk kita punya untuk menjaga diri anak tu. Okey, satu lagi Mak Long tengok, budak ni dia pukul kenapa? Satu dia tak, mungkin dia nak sayang, tapi macam Rizal cakap tadi, I totally agree. But at the same time, mungkin dia ada feeling yang dia cemburu kat adik dia kat situ. Bila dia cemburu, and then at that age also, dari segi verbal, bahasa, dia tak reti nak convey. Okey, ini yang macam tadi kita rasa kita kena bantu tu kan. Tapi untuk bantu, at that age, dia tak boleh bercakap macam ni. It's quite you know, that's why tahap pengetahuan kita tentang tahap anak tu very important. So how do we do that? Itu yang jadi Mak Long. Pada waktu itu Mak Long memang tangankan pula dia. Dia dah lah tangankan adik, Mak Long pula tangan ke dia. You see? How the and then what happened sebenarnya Mak Long ni, when I look back, Mak Long tak cukup support. Mak Long kan setahun lebih menyusu. And then I was like, I tak ada orang ya. Mak dah tak ada. Mak betul pun uzur. I dengan my husband. Masa tu husband dah start kerja. So dalam pantang masih tinggal dengan anak macam tu kan. So I wasn't, saya ni yang tak cukup support, tak cukup rehat, tak cukup apa dan tak faham pun. At that stage saya tak faham ya Rizal Ayau, benda-benda ni tak tahu. Ingat ke parenthood ni senang je kan. And then when I look back, itu yang the damage has been done. And then now kalau Mak Long boleh cadangkan, anak tu yang setahun lebih tu dia dah cemburu, yang kecil tak ada cemburu. Jadi kadang-kadang orang datang bagi hadiah kat adik, dia tak dapat. Tu dah satu. Kan bila and then kita kena be more alert untuk supaya dia rasa dia juga disayangi walaupun dah dapat adik. Macam tu. And then kita dapatkan support lah. Macam kadang-kadang kan perasan tak ayah kalau kita tengah menyusu, yang tu akan datang. Sebab dia rasa macam dia masa tu lah dia nak datang. Sebab dia rasa, and then sepatutnya kita kata dia nak baca buku. Masa tu lah baca buku contohnya.
Tak apa, kita kata, okey tengok gambar dulu, lepas adik menyusu, mak datang. Tapi kita pergilah lepas tu, kita bagi perhatian kat dia pula dan letaklah adik tu. Tapi kadang-kadang kita kan dengan baby kan kita belik kan ayah, apa belik, cium-cium kan. So wallahualam, itu dari Maklum lah ya. Thank you Terima kasih, Maklum. Maklum. Okay. So kiranya kita kena ada specific time untuk anak-anak yang apa orang kata untuk each child lah. Untuk each child tu kena ada specific time dia supaya kita seboleh mungkin lah untuk seadil mungkin insyaAllah kan. Jadi itu pentingnya specific time tu. Maksudnya dan bila kita dah janji dengan si anak nak bagi time dia, bagilah time dia. Jangan kita disibukkan pula dengan benda-benda yang lain. Okey. Maklum mengingatkan saya apa yang Rohaya dulu pernah tunjukkan saya. Matangnya otak manusia ni adalah pada umur 21? Lebih kurang 25. 25. Matangnya otak manusia ni ada pada umur 25. So adilkah kita untuk marah anak tu? You know, anak kecil tu. Because kita nak expect dia faham lah. Kita nak bayar, kita nak expect dia faham apa yang kita cakap, you know, faham adult punya language. Kadang-kadang kita tinggikan suara kononnya macam dia ni tak masuk telinga dia ke apa yang kita cakap tu kan. Kita tinggikan suara. But really, if you really think about it, matangnya otak manusia tu adalah pada umur dia 25. So it is not fair lah untuk kita guna kekerasan, ketinggian suara untuk menyampaikan maksud. Ya, kerana maksud untuk mendidik anak tu boleh disampaikan cara yang berbeza. Ya, itu yang kita discuss sekarang ni. There are many ways untuk mendidik, membimbing anak tu daripada just memelasah je banyak. Ya. And untuk mendidik dan membimbing tu sebenarnya start daripada kita dulu sebenarnya tau. Bila kita dalam satu situasi yang mencabar kesabaran kita, kita betulkan diri kita dulu tau. Kita kena settle diri kita dulu. Tenangkan diri kita dulu, sabarkan diri kita dulu. Itu yang tadi pada pendapat ayah, kita kena ada satu ayat power yang every parents ni kena ada satu ayat power tau. Bila kita kita marah, apa kita nak cakap ke diri kita? Tu yang macam Ustaz Fauzi share tadi awal-awal tadi kan. Aku haramkan tangan aku ni menyentuh anak aku ni waktu tengah marah. Jadi automatic okey aku takkan pukul dah. Ataupun ayat yang macam kita orang guna tadi tu lah. Selalu tanya, okey fair tak? Fair tak aku nak buat dia, aku nak marah dia, expect dia faham apa aku cakap. Fair tak? So persoalan fair tu. Jadi tuan-puan boleh adakan satu ayat yang sekarang tengah tenang ni kan. Fikirkan satu ayat nanti lepas forum ni. Satu ayat yang kata bila rasa nak marah aja ingat ayat tu. Apa satu that powerful ayat for yourself. Nak mengelakkan you terikut emosi dan punish anak-anak ni. Okey. Baik. Dan daripada chat box ni nampak ramai sangat parents yang bercerita mengenai solat. Dia kan banyak-banyak benda kadang-kadang kan dia orang ikut apa kita cakap, dia nak kita nak dia orang buat macam mana dia orang akan ikut. What time ke nak buat, bagaimana dia akan ikut. Tapi bila time solat ni kan tak kenapa dia macam lambat je kan, dia delay. Jadi boleh tak silakan parent-parent share dengan saya ni macam mana nak bagi anak ni solat ikut waktu. Untuk family kita orang, disebabkan kita orang nak dia orang ikut solat ikut waktu tu, kita orang buat dulu. Kita orang buat dulu. Maksudnya kena jemaah. You tak ada pilihan. Memang kena jemaah. So bila masuk waktu saja, ayah dia dah pergi ambil wuduk apa semua, lepas tu ibu dia, lepas tu ibu dengan ayah dia siap bentas jadah tunggu kat situ. Okay, you guys tunggu apa lagi? So, kena ada surat jemputan ke? Saya lah bahasa saya. So kiranya point dia ialah kita nak diorang buat, kita kena buat dulu. Maksudnya bila kita buat lama-lama benda jadi rutin dan diorang pula akan tunggu kita lepas tu. InsyaAllah selalunya macam itulah keadaan dalam family kita orang. So macam tu. So we start first. So Tuan Puan sendiri ada tak experience macam mana nak pastikan anak-anak ni solat pada waktunya? Tuan Puan buat macam mana? Apa strategi? Kod ada strategi lain ke? Silakan. Kak ni merenyeh je senyum je. Maklum yang ni, maklum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kejap yang maklum kita dengar ni dulu. Okay, sorry. Ada orang cakap. Silakan. Okay. So kalau nak bercerita pasal solat dalam waktu ni, kadang-kadang kita pun ada juga yang tak adalah, maksudnya macam
1.20 azan, 1.25 solat terus kan. Okey, so Sedot tu kan tadi. so sebab sekarang ni pun PDPR kan, sekolah apa semua. So apa yang kami buat ialah dekat rumah sebab work from home semua kan. So memang macam Ayah dan Liza cakap lah, kita kena jemaah. Bila jemaah tu dia memang akan mengikut. Okey. Satu tips yang lain ialah instead of kita yang letakkan sejadah, so kita bagi duty pada diorang juga. Bagi duty pada anak-anak ni, siapa yang letak sejadah untuk solat dan kemas sejadah after solat. Macam tu. Itu pun akan membuatkan dia tertunggu-tunggulah. So make them wait for us juga. Supaya, kita pun sebenarnya bila anak-anak semua, nak gimana tu? Nak ambil wuduk lah. Nak ambil wuduk lah, nak solat. So sampai satu tahap sekarang bila dia dah PDPR, semua work from home semua ni, semua kat rumah. Jadi kadang-kadang dia yang ajak kita. Kan? Kadang-kadang kita terleka sikit, kadang lepas makan kan. Basuh pinggan lah apa tu, and then sambil tengok phone lah apa benda. Mimi jom solat. Okey. Jadi Alhamdulillah tu kita nak kan? Alhamdulillah. So bila dia mengajak kita tu, kita macam okey. So kita macam tertampar sendiri lah kan. So one of the tips ialah satu ialah memang kita kena memula kita kena ajak dia solat jemaah sama-sama. So kalau boleh 5 kali sehari, kalau mampu kita buat 5 kali sehari jemaah lah. Tak ada alasan sebenarnya. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Tak ada alasan untuk sebenarnya tidak berjemaah kalau kita ada kat rumah lah, mampu buat. Okey, lepas tu katalah Asar kita tak mampu nak buat on the dot 4:30, 4:40 lepas solat lepas azan tu, tak apalah pukul 5 boleh, 5:30 boleh, tapi solat bersama. So apa yang saya dapat sepanjang dah sebulan PKP ni, alhamdulillah anak saya yang kelima, terlupa pula anak yang keberapa. Yelah, dah ramai anak. Anak saya yang kelima, dia baru naik Quran. 17 hari bulan 5 hari tu, alhamdulillah dia umur 8 tahun, baru naik Quran. So hari ini 27 hari bulan Jun, dia dah juzuk 5. Alhamdulillah. So dia sendiri yang consistently lepas solat je Umi mengaji. So consistently lepas solat je Umi mengaji. Sampai 3-4 kali sehari. Kita pula kata, alamak Umi ada kelas ni. Okay. So orang kata alhamdulillah lah. Dia orang kata apa, hikmah PKP ni ialah kita membudayakan sesuatu di dalam rumah. Mulakan sesuatu. So mulakan sesuatu tu, budayakanlah apa-apa. Solat jemaah ke, mengaji lepas solat ke, whatever yang baik-baik lah. Okay. Wallahualam. Thank you very much. Thank you, Galin. Okay. So Maklum nak izin, Maklum serahkan pada Pak Awang, my husband panggil Pak Awang sebab Maklum mengambil iktibar surah Luqman yang dia kata ya bunayya aqimi salah, betul ke Ustaz Fauzi? dia kata kat anak dia dirikanlah solat. So sebab at one point Maklum juga anak Maklum dah besar so sampai sekarang abahnya yang kejut solat daripada subuh. Kalau abahnya ada lah, biasanya ada lah kan. Sampai sekarang itu adalah peranan ayahnya. So Maklum macam ni, Maklum tak berebut peranan. Faham tak? So Maklum clear cut. Maklum clear cut. Antara suami isteri tu, dia tahu peranan masing-masing. Ya, because Maklum dah try, Maklum at one time Maklum rasa, kenapa anak dengan mak ni payah? Banyak benda anak dengan mak payah sikit sebab kita ni cakap banyak. Sangat kadang-kadang Maklum rasa lah. Bila suruh anak solat tu banyak. Sebab my husband, I see bila dia kejut anak solat, dia panggil nama. Izzuddin, bangun, solat. Itu je. Kalau Maklum kan kata, bangunlah dah pagi ni nak ni anak. Macam banyak lah cakap kot. Now I'm different ya Rizal. I'm very different now. Alhamdulillah. Sebab I can see kenapa anak confused.
bila kita cakap banyak sangat, dia tak tahu mana siapa nak ikut kot. I don't know. But then malam banyak benda, arahan tu kena short and sweet. Kalau arahan lah. Kalau you nak talk it out, baru you talk it out lah kan. Bukan nak pagi-pagi buta tu bagi arahan macam-macam, ambil ini, ambil itu, letak sini. so my husband dia punya dia memang ada kaedah tau. I love my husband ni. I one time I see, kenapa tenang je dia dengan anak. Serabut. And then I started to learn. Lelaki ni memang tenang-tenang belaka. And then I started to macam tengok lah apa kelebihan dia kan. And then I tiru lah. Macam kan lama-lama kita kahwin, kita dapat sikit dari husband dapat dari sikit dari kita. So I tengok contoh macam ni kalau nak pergi sekolah, dia pun senyap. Kalau orang datang rumah maklum kan, masa tu tanya, anak tak pergi sekolah ke? Pergi? Kenapa diam je rumah ni? Lah pergi je lah. You know what happen? Kalau pagi-pagi pun dia punya kerja. Maklum cuma siapkan makanan ke. So maklum pun lepas tu. And then dia akan tunggu dalam kereta. Anak bila datang. Kalau lambat, dia tak panggil. Dia biar je lambat. Dia pun hantar pergi sekolah. Okay, lepas tu anak balik, dia akan cari maklum. Dia kata, tadi lambat lah mak, bla bla bla. Now, I punya peranan is to talk it out. Yes. And then, I pun tanya, so, next apa nak buat? Besok macam tu lagi ke? So lepas jadi anak tu learn from reflection. Bye. So I kata, ya Allah kenapa tenang ni, dia dah 48 pun dia hantar. So anak tu tahu, oh kalau lepas ni dia kena ni, so dia bekam. So that's how we do it lah. Allahuakbar. Terima kasih Kak. Terima kasih Maklum. That's another way, good way of kita sebagai ibu dan ayah kena tahu peranan kita masing-masing dan kita dah bahagi siap-siap dah tanggungjawab tu. Contohnya kalau bab sekolah pergi hantar, pergi ambil semua ayah. Bab kerja sekolah lagi semua mak, biasalah kan. Bab kerja sekolah ni semua mak lah kan. Ayah tak bijak mak bab tu. Contoh. Okey. Lepas tu bab makanan ke apa, okey tak apalah. Dapur semua mak kan. Bab contohnya nak pastikan solat tu semua pun semua ayah. Yang nak pastikan mengaji semua hari-hari, okey siapa ibu. So bila kita clear dengan tanggungjawab ni kan, it's easier sebenarnya. Dia membantu menenangkan keadaan rumah. Jadi macam Maklum kata tadi lah, macam relax je, tenang je, diam je kan. Gitulah. Sebab masing-masing ada role masing-masing. Bila seorang saja yang dominan, contohnya si ibu saja yang dominan, dia akan ada masalah itu. Sebab mak ni bila dah terlampau banyak sangat, macam tadi lah kan disebut oleh Maklum juga, kita ada emosi kita kan. Jadi orang perempuan ni susah. Kalau dah emosi dia banyak, kerja dia pula banyak, dia mudah stres dan sebagainya. Jadi bila dah stres tu, sekejap lagi anak-anak lah jadi mangsa. Jadi itulah ceritanya. Jadi lepas forum ni insyaAllah para bapa sekalian bolehlah mengambil iktibar dan menetapkan peranan masing-masing juga. Ambil dah sikit gitu. Hakim Hidayat catat. Catat. Kau tak kahwin lagi, catat sekarang. So macam family kita orang pun macam tu juga. Contohnya macam kalau PlayStation lah contoh. Kalau dia nak main, tahu dah kau tanya dekat I memang tak akan dapat answer. Sebab tak ada. PlayStation you nak you tanya dekat ayah. Itu bidang, itu department ayah. It's not my department gitu. So kalau kerja sekolah pergi dekat ayah, tak ada. Pergi tanya, that's your mother punya department. So dia mudahlah perjalanan tu insyaAllah. Babak aiskrim bab saya. Babak PlayStation bab saya. So gitu. Okey. Ada selagi tuan-puan, siapa lagi tuan-puan nak berkongsi ke apa berkaitan dengan malam saya ini? nak tanya soalan yang mencabar lah. Ada bapa-bapa di luar sana yang dikata kalau kita ni tak tangan anak tu, nanti anak tu jadi snowflake. Snowflake tahu? Lembut. Yang tak keras, yang kalau ditiup jatuh, you know? Apa pendapat tuan-tuan perempuan tentang statement yang macam tu? Sheila dah geleng-geleng lah, Sheila dah geleng. Saya nak dengar daripada ayah-ayah dulu. Sebelum kita dengar daripada Sheila. Apa pendapat tuan-tuan perempuan? Ada ayah-ayah, bapa-bapa di luar sana tu dia kata kalau kita tak tangan anak ni, nanti anak ni jadi lembut. Jadi snowflake. Itu terma sekarang lah, snowflake. Jadi untuk anak lelaki saja kan, anak perempuan sekali? Ya, dia selalunya lelaki lah, dia boleh cakap topik lelaki lah. Nanti jadi anak tu jadi nanti jadi penakut lah, jadi tak kuat lah, jadi dia kena marah sikit, jadi BTS nangis, lah. Jadi BTS. Jadi BTS lah. Tengok Ustaz Fauzi pun faham apa dia BTS lah. Tengok, dia tak faham apa BTS.
dia ketinggalan babak ini semua. Ya, dia jadi BTS tu nanti. So apa pendapat ayah-ayah dalam grup forum kita hari ini? Nantilah tunjuk BTS ke apa. BTS saya tahu, Blackpink saya tahu. Cewa. Tahu sikit je. So tuan-tuan, respon kepada saya. Ya, respon kepada saya. Apa pendapat tuan-tuan tentang tu? Setuju tak statement tu? Kena pukul anak ni, kalau tidak dia tak keras. Dia jadi lembik. Lembik. Apakah pendapat tuan-puan? Dia jadi lem-lem. Apa pendapat tuan-tuan perempuan tentang tu? Silakan. Ada ke? Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa tu? Cik. Mat lah Mat. Okey Mat, sila. Tak berapa dengar lah Mat. Awak jauh sangat Mat. Okey, dengar tak? Okey, dengar. Okey. Hello. Okey. Anak yang digital. Okey. Namun itu dulu-dulu masa saya budak-budak dulu memang orang kata apa, lazim lah ditangan-tangankan dan sebagainya. Bukan nak respon pasal GPS, tak boleh lah. Bila ditangan-tangankan macam tu, kita balik dekat kepada sahabat Nabi dan sebagainya. Bila tak solat, dia tangan tu bila perlu, bukan selalu je ditangan-tangankan. Dia tangan bila tak solat, pusing puasa, bila panjang tangan, bila buat itu pendapat saya. Tangan bila perlu. Anak marah sikit, bukan macam tu lah. Terima kasih Mat. Thank you Mat. Betul. Betul sebenarnya kan, ada keperluan sebenarnya untuk pukul ni. Macam Rasulullah kita sendiri pun mengajarkan kalau dah tak solat sampai serta-serta umur, kalau tak solat kita dibolehkan kan pukul kan anak kan. Tapi pukul ada cara, bukanlah kita tibai dia memang yang sampai setengah mati ke apa ke tak. Ada cara-cara dia yang telah ditetapkan dalam Islam sendiri pun, macam mana nak memukul. Kalau kita nak memukul, kadang-kadang kalau seorang suami nak memukul isteri pun ada cara dia juga. Ya, cara yang paling lembut sekali lah. Jadi itu macam Mat kata tadi tu, pukul pada tempat dia. Kena pada masa dia. Bukannya salah sikit dah kena jentik, salah sikit dah kena cubit, salah sikit dah kena tampar. Kan? Jadi boleh dan kena dengan caranya. Kena dengan masanya. Baik, terima kasih. Mat, ada lagi tak parents lain yang nak tambah? Silakan. Ya, especially Sheila tadi yang giling-giling kepala tadi. Tak ada nak tambah. Sheila tak setuju sebab mak bapak Sheila pernah sekali je pukul Sheila, tu pun tak sakit kat lengan. Tapi anak dia keras ni. Jadi tak okey lah. Tapi saya ada 2 soalan, tapi habiskan dulu lah topik ni. Topik tak beri. Silakan tanya. Boleh bertanya lah. Boleh. Soalan yang pertama, masa awal anak Syah masih kecil-kecil dulu, excited nak belajar parenting. Syah pun belilah macam-macam e-book. Okay. Selain daripada parenting bersama ayah, okay, ada macam-macam e-book Syah beli. Lepas tu Sheila ada, saya tak ingat lah siapa empunya diri, sampai dah tak tahu siapa menulis buku tu. Tapi dia ada sistem dia good rezeki. Mungkin ayah tahu kot good rezeki tu. Yang mana dekat situ dia ajar untuk mengelakkan parents marah. Maknanya untuk mengelakkan parents marah. Jadi kita letakkan satu reward dekat anak, reward daily dan juga reward besar. Reward daily tu contohlah katakanlah gadget, katakanlah so anak dia kena dapat pada tahap ada katakanlah setiap hari kena kumpul 10 star. 10 star dan baru akan dapatlah reward daily dia tu. Okey. So kalau tak dapat tak adalah. Okey. Kalau dia buat kesilapan, kena ajak dia istighfar dan juga kena tolak, kena bagi dia rate. Maknanya tolak star dia tu nanti kalau tidak dia akan kena penjara. Contohlah gambar tu penjara.
Tapi dekat sistem tu dia kata dia punya punishment dia adalah kena minta anak tu istighfar berapa kali dah, macam tu lah. Okay. Okey. Tapi soalan dia adalah satu, adakah ianya ada impact tak? Maknanya macam disebabkan kita dah latih dia ni, dia nak dapat tu dia kena kumpul star. Ada bad impact tak? Kalau good impact dia, yes, dia mungkin akan berusaha untuk menjadi baik. Berusaha untuk kumpul kebaikan dia. Sebab yang Syah nampak nanti dia akan macam biar dah cakap baik-baik dah tadi. Biar dah bangun pagi. Biar dah mandi terus. Itu good impact yang Syah nampak. Tapi bila macam gitu ada bad impact tak? Tu soalan satu lah. Okay. Yang keduanya macam kami memandai lah, tambah orang suruh istighfar kan. Selain daripada tu kita orang kata, sebab dia banyak tanya gambar ni kenapa ada gambar mata merah semua, kita kata okay, kalau nak masuk penjara macam ni dia kena duduk luar. Siapa yang kena penjara sini dia akan duduk luar. Itu kita orang punya sebelum sesi punishment ni lah kan. So, dia duduk luar. So jadi dia memang apa yang berlaku kepada anak kami, dia memang akan berusaha untuk mendapat kebaikan supaya, sebab sekarang untuk dia dapat gadget dia kena kumpul kebaikan lah. Okay. So kalau tak dapat lah, main lah masak-masak macam tu kan. Tinggalnya apa jadi dekat dia, sebab saya tertarik dengan copywriting Rizal kali ni, yang mana anak tu dia refuse bila dia dipunish. Punishment dia ni tak adalah kena marah. Contohnya dia kena didak markah tu. Dia punya lah macam dia tu macam tak nak rate. Dia kata macam dia takut sangat dengan rate tu. Sebab dia tahu nanti kena masuk penjara lah macam tu. Sebab gambar penjara tu ada gambar tengkorak bagai semua lah macam gitu kan. Okey. Itu satu lah. Okay, itu soalan pertama. Lepas tu soalan yang kedua tu saya dah lupa, nanti saya tanya balik lah. Okey. Sila. Aduh. Okey, silakan. Yang pertama dulu lah, macam mana? Ada bad impact tak kat situ macam tu? Okey, sebab apa ni, benda ni pun teknik tu pun datang daripada penulis buku tu kan. Jadi ayah tak boleh nak komen sama ada benda tu okey atau tidak kan. From my point of view, dia topik ni topik reward lah, kira dia fall under topik reward juga kan. So basically topik reward dengan punishment dia sama, dia lebih kurang sama. Beza dia adalah satu is more kepada benda yang suka, benda yang kita nampak positif, satu lagi benda yang kita nampak macam negatif, gitu. Okay, kalau kita meletakkan ayat tak berapa tidak menggalakkan lah, macam contohnya macam tadi kan yang kata kita pergi penjara tu kan, macam kalau dia buat something dia demerit banyak sangat, then hukuman dia ialah tu punishment dia ialah dia kena istighfar katalah 1000 kali contoh. Okey, yang tak bestnya sebab kita dah anchor pada benda yang baik. You faham tak maksud saya? Maksud contohnya kalau you buat benda tu tak baik, you dapat demerit banyak, you kena istighfar 1000 kali. So kita tak nak dia merasakan bahawa istighfar tu adalah satu benda yang hukuman tau. Yang tu benda tu. Kalau macam contohnya kita tarik privilege, contohnya macam you kalau demerit banyak you tak dapat lah iPad tu. Contohnya itu boleh tolerate lagi lah. Tapi kalau untuk mengaitkan sesuatu yang baik menjadi hukuman, itu tidak digalakkan bagi ayah lah, pendapat ayah. Dan lagi satu untuk budak kecil-kecil, macam umur 5 tahun macam tu, 4 tahun ke, mungkin this thing maybe it could work, you know, because diorang based on diorang punya experience, diorang rasa macam benda ni macam permainan tau. Bila buat banyak dapat stars banyak, sukalah kan. Ada puni, ada rainbow macam tu. Lepas tu kalau salah tu kan kena tolak point ke, dia it fits the child punya, you know, fantasy lah dia pada masa tu tau. Bila anak dah besar sikit, mungkin cara tu tak berapa sesuai. Sebabnya bila kita meletakkan sesuatu, maksudnya buat sesuatu untuk dapat reward, kita takut anak tu dia dah kait macam tu, dia terbawa-bawa nanti sampai besar. Bila dia buat something, dia nak dapat something. Kalau tak dapat something, dia tak nak buat lah. Sebab tu bila sampai certain waktu nanti, Sheila kena, orang kata apa, tune balik. Tune balik daripada segi apa? Okay, bila dia dah boleh mula ada konsep memahami, komunikasi dia dah lebih baik kan, masa tu boleh nak cerita. Okay, kita buat sebab ni
Allah suruh kita buat. Allah suruh kita buat baik dengan orang. Contohnya, kita buat sebab tanggungjawab kita. Kita bukan duduk sorang-sorang dalam dunia ni. Contoh, kita duduk dengan community. Semua manusia lain. So, kita nak berbaik-baik. Macam tu. Dia more to like kita mula menerangkan benda tu dalam bentuk cause and effect. Sekarang mungkin tak apa, budak-budak lagi kan, dia fantasy. Tapi sampai satu masa you kena tune. Jangan biarkan terus benda tu ikut. Macam you buat something untuk dapat something. Tak nak macam tu. So biar dia buat something because dia tahu itu tanggungjawab dia sendiri. Dari hati dia sendiri dia rasa macam dia nak tolong orang. Dia nak buat baik tu sebab dia rasa best bila dia buat baik. Yang tu yang kita nak anchorkan lah. Bukankan sebab reward tu. So that's the two things lah. Nombor satu, sampai masa you kena tune balik, you know, that konsep reward tu kena tune balik. Number two is jangan kaitkan benda-benda especially benda-benda yang macam istighfar ke, benda-benda solat ke apa. Kan macam ada orang yang kena hukum kan. Okay, kalau kalau you tak dapat baca di satu page Quran ni, you kena denda baca 5 kali. That same. Kita cakap macam tu tau. Jadi kita dah connect benda yang baik menjadi benda yang tak baik, benda yang dia rasa macam dia tak suka benda tu. So that's why kadang-kadang kan solat pun sama juga. Okay, kalau you tak solat sekian-sekian, you tak boleh dapat reward sekian-sekian. You macam contohnya macam you tak akan dapat tengok TV. Dia kira kita nak tarik privilege ni bukan pada benda yang especially tanggungjawab sebagai seorang Muslim tu. Jangan dikaitkan dengan benda tu. Kiranya kena asing. Tanggungjawab sebagai seorang Muslim ni benda yang different. Is it a whole different topic and value dia lain. So kita jangan kaitkan benda tu dengan reward ke, atau kita nak kait dengan punishment ke, jangan sekali-kali. Kena separate benda tu. That's one thing. Saya akan tambah untuk mengingatkan semua orang bahawasanya motivasi manusia ni dua. Ya. Ada orang buat baik kerana nak masuk syurga, ada orang buat baik kerana takut kerana neraka. So kita sebagai ibu bapa dalam menangani behavior anak-anak ni, kita nak kena ada balance between the two. Ya, ada masa yes kita encourage with rewards, ada masa kita nak kena tangani dia. Ya, so have that balance lah. Ya, encourage manjang for some anak-anak it won't work. Ya. You kena takutkan dia baru dia jalan. Some people you takutkan dia lagi dia breakdown. So you kena encourage dia. So it's about having that balance tu. Ya. Tuan Luqman angkat tangan. Tuan Luqman nak bersuara? Sheila okey Sheila? Okey, dah ingat dah soalan kedua. Okey. Tunggu Sat. Sat. Jangan ingat soalan tu, ingat. Okey. Rizal, saya maklum boleh tambah kat poin tadi tu. Ya, sorry ya. Nak tambah poin yang pasal reward tu. Dia ada, I totally agree with both of you. Dia ada term intrinsic dengan extrinsic ya. Ya, yang kita banyak sekarang yang maklum takut juga ya. Orang fokus pada extrinsic. Satu lagi, fitrah anak fitrah manusia lah, bukan just anak, memang nakkan kebaikan. Satu ya. Jadi, ini kan Rizal, kalau Ustazah Khadijah dia pandai explain ya, tapi I try my best. Anak tu dia memang nak buat baik. Jadi kalau kita over reward, macam kita memperkecilkan dia punya effort tu, dia kata gitu. Ini Montessori banyak cerita. So maksudnya anak ni dia ada satu lagi perkara. Anak ni ada faktor psikologi dia. At the same time dia ada persekitaran. Ibu bapa adalah part of the persekitaran. Jadi kita ni kena kuat. Ya, persekitaran memberi pengaruh, yes. Tetapi anak punya psychological part tu kita kena empower. So that dia di mana pun dia nanti, ya, dia akan bawa dia punya tu, dia kuat lah, mana dia kuat. Sebab itu ada anak, dia tak terpengaruh dengan keadaan sangat. Tempat tu tak elok, dia elok juga. Ada budak, dia mengikut tempat sebab inilah sebenarnya kalau maklum pun go through lama ya, anak maklum pun dah besar. Sekarang ni dulu kan dekat barat ni dia ada benda-benda ni tau. Tapi now yang benda yang ni dia challenge sendiri. Dia kata dia tak setuju dah. Ada artikel yang new findings, dia tak setuju yang banyak reward-reward yang pakai macam tadi tu. Sebab dia kata dia membuatkan budak tu rasa dia punya intrinsik tu lah yang I think Puan Khadijah, Ustazah Khadijah kan better explain. Tapi itu yang maklum faham lah, wallahualam.
Right. Thank you very much, Kak. Kan? Thank you. Ila, yes. Apa ekstrisik, intrinsik tu. Intrinsik ialah Kedalaman. dalaman. Ya, benda-benda yang kita jiwai. Ya. Bila kita kata ekstrinsik tu eksternal, ya, jauh pantai di sana. Dia macam tu lah. External tu lah. External macam buat something, dapat something. Benda tu physical, boleh nampak material. Kalau intrinsik ni macam Mak Long kata tadi lah, psychologically dia akan rasa macam aku tak mampu buat lebih ke, nak kena bagi barang ke baru nak dapat tunjuk kata aku boleh buat benda tu. Tu dia psychologically. Macam tu intrinsik. So okay Sheila, silakan soalan yang kedua tu. Tadi saya ada terdengar yang pasal siapa yang tadi tuan tadi saya tak pasal tadi yang kereta yang bagi tahu anaknya gaduh kan. Lepas tu dia tumpuk tangan anak kan. Anak Syah tak gaduh dengan orang sebab dia belum ada adik lagi. Jadi ceritanya dia menendang ibu dia. Ibu dia. Dia tendang ibu dia. Dah berang. Okay, berapa kali dah nasihat. Ada ketika ibunya manusia biasa berdepuk juga kaki tu. Okay. Ibu dah kembali kepada ibu yang lama lah. Ibunya roh yang lama masuk balik. Roh lama masuk. Kalau roh baru dia belajar, dia bersabar. Jadi macam mana? Macam mana? Kalau dia dah macam gitu, adakah kita macam ya Allah Tuhanku bersyukur. Macam mana nak buat? Sheila kadang mati kutu juga sebenarnya parenting. Okay, silakan. Terima kasih. Jap. Sebelum jawab soalan Puan Sheila, saya nak tanya juga. Itu dia pukul ibu dia kan, tapi kalau anak kita pukul anak orang lain macam mana kita nak ajar dia supaya tak buatlah benda tu kan, sebab anak orang lain pula yang dia nak pukul kan. Okay. Alright. So dua scenario tapi dua-dua kena pukul. Alright. Okay. Alright. Seorang anak jiran, seorang maknya. Alright. Okay. Kita jawab yang maknya dulu. Okay. Sheila. Kak Lin. Sheila, bila Sheila kena macam tu, apa Sheila buat? Waktu ibu tengah bertenang, biasanya Sheila pegang kaki dia dah. Kaki dia sangat kuat, dah macam kuda dah kuat dia. Jadi ada ketika tu tak larat. Jadi dia macam kadang-kadang bila dia Sheila macam ni, kadang-kadang tu Sheila ada ketika saya buat tak tahu je. Sakit-sakit lah. Dulu ada pernah Syah masuk sesi. Yang ayah kata peluk dia, istighfar cakap dia. Itu kalau yang lagi crucial macam itulah. Tapi lately ni agaknya ibu dah terlebih PKP 3.0 sangat kan. Dia dah penat pelepuk jugalah 2-3 kali jugalah tangan ni naik. Jadi tapi lepas dah pukul tu saya sedih lah, saya nangis nanti. Sebab saya tahu Sheila pernah peluk dia? Selalu Kak. Tak, maksudnya lepas dia tendang awak tu awak peluk dia ke ataupun macam mana? Pernah tak peluk dia kuat-kuat lepas dia tendang awak? Ada bukan setiap kali dia tendang lah, tapi pernah juga beberapa situasi yang dia berang dengan Syah peluk dia kuat-kuat. Dia buat macam apa? Mana, dia macam tu, tapi hari tu ada siapa yang nasihat Syah peluk kuat-kuat, istighfar ke apa-apa kat telinga dia, serawak ke apa kan. Ibu sakit ni, siapalah hari tu nasihatkan Sheila. Tapi it works lah, it works. Lepas tu nanti dia akan tenang, lepas tu dia akan sedih. Kami nangislah sama-sama. Yalah, kalau maksudnya kalau peluk tu works, so maksudnya kena teruskanlah yang buat begitu. Contoh macam pengalaman akak, anak yang bungsu ni dia lain sikit lah, bungsu kan. Walaupun dia dah umur 5 tahun, tapi kadang-kadang kena angin dia tu, dia tendang kita, dia pukul kita macam tu lah. Tapi masa dia kecil, memang selalunya bila dia buat macam tu pada akak, kita tak tahu apa yang dia sakit hati ke, apa benda kita tak tahu kan. So kita peluk je lah dia, so masa dia kecil boleh lah. So bila dia dah besar, umur 5 tahun, dia dah besar, kita buat macam tu, dia punya kuat tu, kadang-kadang kita takut terkuat dekat dia kan. Kita takut dia pula nanti sakit. Jadi yang sekarang ni kalau dia menjerit-jerit ke apa benda semua, akak akan paskan pada ayah dia. Sebab ayah lebih kuat. Ayah angkat je kan. Ayah angkat,
boleh peluk macam tu. Sebab mak ni kadang-kadang takut tersakit. Kadang kita ni kan cepat kan, cubit ke apa ke macam tu. Tetapi okey, yang itu untuk yang Sheila lah. Yang saya nak respon yang berkenaan dengan yang setahun pukul tangan tu kan. Sebenarnya anak umur setahun, 2 tahun ni kan elakkan pukul tangan lah. Elakkan pukul tangan. Sebenarnya macam Rizal, ayah cakap tadi, mereka tu tak tahu pun sebenarnya benda tu salah. Anak yang umur setahun, 2 tahun, kalau kita pukul, tak kira lah kuat ke, apa ke, dia akan confuse. Dia akan confuse. Okey, sebenarnya dia ada konflik juga. Contoh macam akak, macam saya sebenarnya tak pukul anak sebenarnya. Masa kecil, the first and second je lah. Masa tu ilmu kita tak cukup. First and second tu je yang kadang-kadang terpukul anak. Tapi dah start daripada 3, 4, 5, 6, I never pukul anak. InsyaAllah. Okay. Memang kena sabar banyak. Tetapi orang lain pula yang bagi suggestion kat kita. Geramnya aku tengok budak ni. Lin, kau pukul sikit tangan budak tu, Lin. Ajar sikit. Geram pula aku mendengarnya ni. Aku yang tak pukul anak. Dia, dan benda tu dia beritahu kat depan kita tau. Faham tak? Depan kita. Seolah-olah kita tak hukum anak kita bila dia dah buat salah. Salah tak besar pun. Salah tak besar. Budak kecil buat salah tak besar. Kan? Tapi bila dia bercakap macam tu, Lin, kalau contohlah my sister jugalah. Kalau Alang tepuk sikit tangan dia tu, Lin, baru dia tahu. Untuk anak umur 2 tahun. Untuk anak umur 3 tahun. Untuk apa? Untuk apa pukul anak umur 2-3 tahun? Tak. Better kita cerita yang baik-baik dekat dia kan. Pujuk dia dan sebagainya. So untuk yang macam apa tadi, anak yang pukul anak orang lain pula kan. Pukul anak orang lain pun kita sebagai mak kita kena kata apa? Kita kena ada talk lah, kita kena cakap lah dengan anak tu walaupun dia kecil, tapi kita kena bercakap supaya dia masuklah dalam subconscious dia. Macam tu. Satu lagi, nak jawab banyak pula. Sheila, yang pasal yang reward tadi tu Sheila, sebenarnya akak tak berapa setuju kita buat semua benda kita kena ada reward. Kumpul reward untuk certain apa panggil benda yang extraordinary je. Yes. Kita tak boleh buat kumpul reward all the time. Tak boleh. Sebab ada few things yang budak-budak tu kena faham, itu adalah responsibility dia. Banyak orang kau kena buat. Betul. Sebab kalau macam tu, nanti macam ayah cakap lah, nanti bila dah besar, dia akan senang je nak demand dengan kita balik. Senang je nak demand sebab dia dah pandai dah. Dia akan demand dengan kita. I tadi dah buat kan, you kena bagilah. Nampak? Sebab kita daripada kecil, kita dah ajar dia nak buat satu, you buat, I bagi. You buat, I bagi. No. Sebab dia always nampak when you get something, you get something. Dia macam nampak internally saja. Dia tak nampak internally. Tapi my experience is akak tak pernah buat macam tu dekat anak-anak. Tetapi reward tu kita akan bagi dia tiba-tiba. Bila reward tiba-tiba, dia punya excited dia punya appreciation dia tu lebih sikit lah. Okay? Allah. Faham. Terima kasih Kak Lin. Saya mungkin boleh share sikit lah apa yang saya buat. Anak saya so far 7, 5 and also 3 years old. Benda yang saya always terapkan daripada saya, me myself pun sebenarnya tak adalah penyabar sangat. Selalu, pernah naik tangan, mengaku je pernah naik tangan. Most of the time I'm very strict with my kids. Tapi kalau dulu masa anak pertama, dia orang my first son memang yang selalu kena tangan lah. Tapi right after dia kena tangan, I let loose macam like 2 to 3 hours, and then I call him back and then peluk. And then I explain. I apologize dulu and then I explain. Ibu minta maaf sebab tadi ibu pukul Umar. Sakit tak?
Saya contoh. Lepas tu dia cakap, dia kata lah sakit mana, dia tunjuk yang sakit mana kan. So dia kata, ibu minta maaf, ibu pukul Umar. Tapi Umar kena faham, Umar tak boleh buat macam ni sebab, and then I explain. I start doing that macam umur dia 3 to 4 years. I always believe that throughout the years, maksudnya budak-budak zaman sekarang, budak-budak makin muda, diorang ni makin cepat matang. So daripada umur 3 tahun tu, I start to communicate jargon-jargon yang macam, I rasa mungkin orang rasa macam over, tapi macam pada I nampak anak-anak I faham sebenarnya. Your responsibility ni tanggungjawab. Ni Umar kena bertanggungjawab. Okay, Faiz kena bertanggungjawab. So lagi satu, I always train diorang daripada starting from 2 to 3 years old tu, I dah start. Ibu dah cakap tangan yang baik, kaki yang baik. Tangan yang baik, kaki yang baik. So sometimes sudah dia sepak dia punya adik ke, ataupun dia pukul dia punya adik ke, cakap lah. Mula-mula memang I akan buat macam ni lah. Macam tadi kata kan, diorang kena ingat macam mana rasa dia. So what I did first was, kalau dia pukul kat kaki adik dia, I pukul the same place dia pukul adik dia. Sakit tak? Suka? Nak lagi? So just tanya macam tu. So dia kata dia tahu macam mana rasa benda tu. Kata buat lagi, ibu buat balik. Buat lagi kat adik. So dia dah terus tak buat. After dia tak buat. Kata ibu cakap, lepas tu always brainwash. I always brainwash tangan yang baik, kaki yang baik. Tangan yang baik, kaki yang baik. Buat yang baik. Allah suka yang baik. Tangan yang baik, kaki yang baik. Always brainwash. Hari-hari I brainwash. So sometimes macam, I rasa macam bila I fikir balik masa I cerita ni, I rasa macam I dah jarang sebut. Sebab benda terus tak berlaku. Alhamdulillah. Dia dah tak pukul adik dia dah tak gaduh. Dia pun kami masa memang dia tak pernah naik tangan lah. Sebab setiap kali, I just bagi jelingan saja sudah mencukupi so far. So sekadar jelingan dah mencukupi. Alhamdulillah. Tapi waktu belajar je lah. Memang ya Allahu Akbar, rasa macam kurang kesabaran tu tinggi lah. Sebab especially kalau nak ajar matematik tahun 1, budak darjah 1 tak kena sekolah. Tapi betul lah, macam bila makin you pukul, makin lama makin nak kena kuat. I tak pukul lah, I tak pukul waktu ajar, tapi I tinggi suara. So even tinggi suara pun, budak tu macam makin tinggi. So I think the same thing is going to happen bila you pukul. Bila you pukul, you akan kena pukul makin kuat. Sebab dia akan makin kebal. So, I just buat suara tinggi. Tapi at the same time, macam dia jadi benda tu. So, I need to do something else lah untuk part mengajar. Tapi untuk yang tu, brainwash dia orang on something yang you nak terapkan. So, you punya perkataan brainwash tu dalam bahasa kami, bahasa NLP namanya anchoring. Kita pasakkan. Okay. Kita pasakkan sebab dia masih orang lelaki ni macam jenis kasar sikit kan, tak ada macam so kita macam kita kena brainwash anak kita nak jadi macam mana. Kita orang just good. It works. Itu yang penting. It works. Kemampuan. Kemampuan. Alhamdulillah. Saya nak enlighten everybody. Good. Ya, Ayah Ngariza, maklum tambah boleh, banyaklah budak kan. Sebab dengan Puan Lin cakap tadi, sebab pengalaman Maklum juga. Maklum ni banyak buat silap dulu kan. Jadi boleh jadi pengajaran pula hari ni. Okay, contoh kan yang smacking. Memang tahu sebenarnya kita kan, cuba tengok anak tu pukul, kita pukul balik, kita kata jangan buat. Kita sebenarnya, kita tak bagi dia pukul, tapi kita pukul. You think about that. Don't answer, just think about it. Okay, what happened? Sekecil Maklum ingat yang bongsu Maklum Izzuddin, masa tu Maklum dah ada ilmu Maklum dah latih masa tu KAK dah yang kaitan kanak-kanak. Jadi I know kalau budak akan menipu selalunya, kalau dia selalu dihukum. Tak perlu selalulah, sekali macam Izzuddin dia jarang. Ada one incident, dia setahun lebih je masa tu. Sebab ingat lagi. Dia suka main pencil box abang dia. Jadi my husband, Pak Awang tu smack in front of me. I cakap, abang, the damage has been done. I remember I said that. You know what happened lepas tu? Sebelum ni kalau dia main dia akan mengaku. Kalau Maklum tanya siapa main, Din, dia kata. Happily say, Din, dia kata. Lepas tu lepas dia kena pukul sekali je. Bila tanya dia buat apa-apa yang berkaitan dia lain, kalau dia pukul dia kata Muhammad buat. Dia cakap orang lain. Only one time, tapi kita kena normalize balik lah. Tapi Maklum nak beritahu the effect of pukul ni menyebabkan anak suka. Contoh macam ni jugalah. Budak-budak yang buat salah ni, contoh dia pecah pinggan ke apa, jangan dimarah.
Sebab okey, pengalaman Mak Long, kalau anak Mak Long kalau dia pecah pinggan dia akan kemas ni, dia datang mak tadi kan dah pecahkan pinggan tu tau. Lepas tu adik dah kemas lah itu ini. I say okey, dah selamat ke? Tak ada kaca. Okey. So dia macam kalau dia fail pun anak Mak Long dia akan datang. Mak tak buat bagus lah. Even until now. Tak sampai pencapaian lah. What do you have to do? So kita nak dia rasa nak datang kat kita. Tak takut kat kita. Wallahualam. Terima kasih Kak. Gonna wrap things up. Kita dah pukul 10.30. Perbincangan yang sangat hangat. Yes, good. Alhamdulillah. You like to wrap things up? Yeah, okay, sure. Okay tak tadi Puan Liza dah terjawab soalan ke macam mana? Ya, Puan Liza yang check dulu. Kita just to check dengan Puan Liza. Kita menjawab soalan Puan Liza tak? Ke masih perlu ni lagi ke? Kalau ada nak tambah lagi, okey saya okey je. Okay. So anak Puan Liza pukul anak orang lain, lepas tu parents dia cakap dekat you ke? Macam mana? Parents dia cakap, you tak pandai jaga anak ke? Apa you tak pukul dia ke kalau you buat salah ke orang? Then I was like, saya diam, saya minta maaf dekat dia, cakap sorry sebab anak saya pukul awak. Saya minta maaf. Saya tak cakap pun pasal anak, saya tak cakap pun depan dia yang saya apa dia nak buat dekat anak saya. Saya just minta maaf dekat parents tu. Saya minta maaf. Ya, sebenarnya dia cakap dengan anak saya. Saya cakap macam tu je. Tapi parents tu macam marah sangatlah sebab saya tak buat apa-apa. Dia nak tengok kot saya buat something kat anak saya. Macam tu. So soalan dia Puan Liza, soalan dia apa sebenarnya? Soalan dia apa? Soalan dia macam mana kita nak sebab saya tak pukul anak saya. So nak parents tu kenapa dia nak suruh saya pukul untuk puaskan hati dia. So itu cerita adalah yang di luar kawalan kita. Orang tu dia nak cakap apa, dia nak persoalkan apa. You know yourself, you know your children, you know you punya family, you know cara you approach you dengan anak-anak you macam mana, you just stick to that. So you punya action of apologizing tu is a big thing already. Lebih baik bila Puan apologize di hadapan anak yang memukul tadi tu. So dia akan learn bahawa you see, you do something wrong, you apologize to people. Bukan apa, kalau you marah, you boleh control. Sebab dekat situ dia tengah belajar tau. Sebab orang kata kat kita macam tu kan, kita mesti menjirat darah kan orang cakap macam tu. But what he is seeing is orang tu cakap macam tu kat you masih boleh sabar. So dia ada dua benda kat situ. Dia belajar you mengucapkan maaf, dan dia belajar you bersabar. Bila you tengah marah, you bersabar. That's one thing. Bila benda tu berlaku di depan dia lah. And then on another side is apa yang orang cakap, macam saya kata tadi, you stand your ground. You stand your ground. Tak payah fikir, tak payah persoalkan dia kenapa dia cakap macam tu. Stand your ground. People will stop. Yes, people will stop or people will continue lantak pilah dekat dia. Because you know your family better. At the same time, dekat anak tadi, macam Puan Liza ada follow up lepas tu? Ada follow up dengan anak tak lepas tu bagi tahu kata ada mestilah saya tanya. Okay. So as long as so you punya role you dah buat. That's the role you minta maaf kepada parents tadi, you dah buat. Role you untuk you bercakap dengan anak you pasal situasi yang telah berlaku tu, dia punya cause and effect and what not, you dah cover. So that's it. So it's enough sufficient already. I really so much. Every time something happen, you macam jangan rasa budak-budak ni kecil tau. I rasa budak-budak sekarang 3, 4 tahun tu you dah kena cakap, you dah kena cerita cause and effect tu, diorang dah boleh faham, dan it makes it very much easier for you afterwards. Communicate dengan diorang. Thank you Puan Siti. Thank you Puan Siti. Okay, Puan Liza okay ke? Okay. Terima kasih. Alright, sama-sama. Ayah. Yes. Siapa? Maaf, Kaita masuk lambat. Kaita, yes. Kaita masuk lambat, so I didn't hear the question, but I did heard the response from most of you. Cuma just to remind myself yang masih ada anak cucu ni, and to remind all you young mothers kan, sebab kita ni perlulah ikut macam mana Nabi didik kan, macam mana pesanan Imam Ghazali. I think we have to go back to Al-Quran dan Sunnah. Kita kena follow macam mana akhlak Nabi, akhlak paling baik kan.
So tadi sempat dengar Sheila cakap, I think ada gadget ke whatever I masuk masa time tu. So dia mungkin menggunakan gadget tu untuk the reward and whatever. Sebenarnya anak dia nak tengok siapa? It's the parents. Didikan pertama adalah ibu bapa. Why Allah hantar COVID ni, hantar Mr. Corona ni, is bringing back education to the orang yang sepatutnya. So sebab itulah kita terpaksa ambil sebagai iktibar. Now your children are with you. So you have to make sure didikan yang kita bagi ada didikan yang apa yang Nabi dah pesan. No other ways. Because maaf cakap, kalau dari segi pendidikan awal kanak-kanak, maybe the taska tadika lebih tahu daripada parents. Maybe. But parents mungkin dah belajar cara lain. But we are qualified dari segi modul yang ada kat Malaysia ni lah. But not complete kan. Sebab tidak ada modul akidah, akhlak yang lebih syumul. Ya. So pesanan Kak Nabi tak pernah rotan. Nabi tak pernah boycott. Boycott ada tapi not to the extent time out lah. You know, if you do this, you did this. Yang Kak faham, I did a lot of mistake. Sebab bila kita gather anak-anak kan, so why kita boleh rotan? Sebab kita tinggalkan memory tu Rizal. Tadi siapa kata umur 3 tahun dia dah ingat. Dia ingat. We don't want them to do that to us masa-masa kita tua nanti. Yeah. So kita kena beri satu ingatan yang paling manis, how painful kita macam marah sangat dengan dia. But cara tu kena cara yang dia tinggalkan kesan yang manis. Itu je yang kata nak. Sebab I did a lot of mistake. Thank you. Nak kembalikan kesilapan kita tu, it's all mistake. Apa kata? It's done. Tak boleh nak bagi kanak balik dah. Kita pernah boycott, pernah rotan, pernah marah, pernah jerit, pernah bergaduh depan suami. Yeah. Masa zaman-zaman Zahilah. So janganlah buat apa yang the mistake dah made, you know. Yeah. So mungkin Allah nak bagi hidayah, sempatlah belajar early childhood. Jadi I'm sharing my experience untuk you all ibu muda ni, jadikanlah contoh terbaik. No other ways. Pegang surah Luqman, pegang surah An-Nahl ayat 125. Pegang ayat surah Ibrahim ayat 1, kembalikan kepada cahaya itu. Dan jom kita cari jalan untuk belajar. Kita kena berguru. Terima kasih Kak Ita. Rizal dah open this kan, kita cari guru, maybe Rizal consistently setengah jam pun tak apa. Cari satu ustazah ke ustaz ke yang boleh buka kitab bagaimana Imam Ghazali pesan, apa benda-benda yang Kak Ita pun tak boleh ajar because it's not in the curriculum of Malaysian curriculum. Tak ada curriculum Malaysia ni yang betul-betul ajar adab, betul-betul ajar akhlak. All academic. Thank you for the cadangan. Terima kasih Kak Ita. Sekolah Islam pun semua akademik, belajar agama tapi betul-betul to pass the exam. Alright. Thank you Kak Ita. We already past 10:14 sebelum semua orang protes keluar kerana kita mengambil masa dia orang. Maaf maaf menegur. Thank you very much Kak Ita. Penutup yang baik. Rizal and Ayah, kejap. Yes, before you end the session kan. Macam mana kalau macam anak kita tu, okay, dia kadang-kadang dia buat cheeky lah senang cerita. Dia buat tu, dia tahu benda tu salah. Contoh, kita dah letak buat rules kan, makan kat meja makan, tak boleh makan kat sofa. Sebab apa tak boleh makan kat sofa, kita dah bagi tahu lah cause and effect tu. Okay, dan benda tu pun dah berlaku pun sebelum ni. Setiap kali dia makan memang akan tumpah lah kat atas alas sofa contohnya. Okay. Tapi ada ketika dia memang sengaja bawa tu, dia senyum cheeky dia tu, and then kita dah tahu dah apa akan berlaku selepas itu. Walaupun dah panggil makan kat meja tidak, maka tertumpahlah ianya di atas sofa. Okay. Memang patutnya macam mana mak-mak kat sini cakap Lin ni, Kak Lin lagi lah kan. Macam mana kita nak bagi dia, yelah, sila ambil kata-kata Rizal tadi, matangnya umur otaknya 25 tahun.
Jadi memang kena sabarlah macam gitu. Yang bagusnya Sheila guna perkataan cheeky dan Sheila tahu dia tengah main-main dengan Sheila. So sebelum Raya menjawab, Izzah nak saja jawab, maka main baliklah, pergilah duduk dengan dia dekat sofa tu, sambil duduk sofa mengunyah, duduk sama mengunyah, duduk ni, habis jom lap sofa sekarang, jadikan satu aktiviti lap sofa, kerana kita ni makan kat sini ni so jom kita lap sofa sama-sama Sometimes we have to allow that, Sheila. We have to allow that. Jangan jadi robot sangat. Kalau dia tumpahkan pun macam maknanya kita kena accept it lah, accept it. The point is this, Sheila, berdosa ke? Betul. Kena belajar. I know you beli daripada IKEA, faham. Barang-barang IKEA ni dia sepatutnya tahan stain. I understand. Is this that? Tak, dia tak tahan. Sometimes allowing that, dia boleh basuh, dia tak tahan stay. Dia boleh basuh. Sheila, sometimes allowing that, anak tu dia sebenarnya akan belajar, Sheila. So don't worry. Your Pia is very very clever, very brilliant. Dia tu macam sponge tu. So sometimes we allowing that supaya hidup tu penuh dengan pelangi. Jangan dull sangat. So okay, you tahu dia cheeky, you cheeky lah balik dengan dia. Ataupun kalau tu letakkan meja kecil dekat bawah. Okay, tak mau duduk kat sofa lah, duduk dekat bawah lah ada meja kecil. So belilah meja kecil kat situ. So kadang-kadang kalau anak-anak dia boring tau, dia makan satu tempat je kan. So anak-anak ni sometimes memanglah makan kat bawah lah. Kalau je makan depan TV lah, tapi ada meja khas. Macam tu. Makan kat bawah. Macam bentang saprah tu kan. Tapi ada lapik. Macam tu lah supaya kita tak naklah banyak kerja kan. Macam tu. I tak makan sekali dengan dia. Tapi I biarkan dia makan situ. Tapi memang cakap lah kalau jatuh tumpah, bagi kain basah, dah makan kan, dah kotorkan kan lap. So dia kena lap lah. So tahu pun tak bersih tapi at least dia tahulah macam okay next time kalau aku kena makan lah kat meja makan macam tu je. #pelangi cheeky. Ayah tolong warnai pelangiku ayah. Okay, ayah setuju sebenarnya dengan part yang macam Kak Ali cakap kan. Sometimes kita kena bagi kan. Biar je dia buat apa yang dia nak buat tu kan. Sebab kalau kita terlalu kontrol sangat benda tak boleh, so lagi dia tak dapat, lagi dia curious benda tu. Kalau buat ni rasa dia macam mana kan. Jadi kita bagi peluang. So satu cara yang ayah boleh suggest is Sheila, you bagi tapi kata kat dia, okay, hari Sabtu je. Hari Sabtu is sofa day. Kita makan kat sofa day contoh. So you dah tetapkan time. So bila you dah tetapkan time, you dah tahulah nak prepare macam mana. You letak lapik siap-siap, macam Kak Lee kata tadi. So ramai-ramai berjemaah lah duduk atas sofa tu makan, tengok TV kan. So, tapi hari Sabtu saja. So at least you give that allowance dekat dia. So dia rasa macam okay lah, adalah rasa juga kan daripada tak ada langsung. So that's one way. Lepas tu lagi satu is mak ayah dia juga. Mak ayah dia jenis makan kat sofa tak? Hak tu kena check balik. Benda ni dia rakam, Sheila, baik-baik. Benda ni dia rakam. Tidak je. Minta maaf semua parent saya adalah ibu yang baru nak belajar. Dah tua-tua ni, minta maaf ya. Anak lagi lambat dapat. Okay. Ni mak bapak yang dah ada ni tok-tok yang ada cucu pun masih belajar lagi. Don't worry. We are all learning. Betul. Alright. Okay, sama-sama. So basically that's it lah. Tapi bukanlah that's it kata topik ni itu dia punya kesimpulan. Tak, sebenarnya topik ni boleh panjang lagi. Memang sangat besar. Terima kasih banyak-banyak kerana bersama dengan kami malam ini. Alhamdulillah, saya harap, Liza harap kita semua banyak belajar. Tak dapat banyak, sikit pun jadilah ya untuk dibawa sebagai manfaat segala tips yang dikongsi. Dan kita dengar banyak
tips daripada semua ibu bapa, penggunaan rutin, kita tarik privilege, kita bercakap dengan baik, gunakan timeline, kita follow through, maksudkan apa yang kita cakap, kalau kita kata tak, kalau kita kata ya, berikan sedikit allowance dan sebagainya. Untuk solat kita show contoh, kita ibu bapa buat jemaah dan sebagainya. Jadi banyak sangat. Saya harap tuan-puan ambil at least satulah, manfaatkan, buat. Kalaulah benda tak pernah buat kan, silakan buat. So InsyaAllah, terima kasih. Cakap apa lagi ya? Ya, follow us dekat YouTube ya. Kami akan upload rakaman malam ni untuk tuan-tuan perempuan kongsikan kepada orang lain yang boleh mendapatkan manfaat pada ni. Dan ini adalah kelas kami yang ke-13, forum kita yang ke-13. So ada banyak topik-topik yang lain yang tuan-tuan perempuan boleh selidik, daripada anak istimewa, mesyuarat keluarga, macam-macam. So channel dia ialah Take Charge Parents, ya, Take Charge Parents punya YouTube channel. Dan nak tahu link untuk Ahad depan, follow kita dekat Take Charge Parents punya FB page ya, namanya Take Charge Parents juga ya. InsyaAllah. Senang. Baik, betul Puan Siti kata we have to talk about it, if not kita mental seorang-seorang, betul? Betul, saya setuju. Sebab tu adanya platform Parent Help Parent ni, supaya kita tak mental seorang-seorang. So biar mental bersama. Parents, biar mental bersama. Mari kita mental bersama. Berjemaah. Betul. Masa kecil kanak-kanak hanya sekali. Once it's gone, it's gone. Nanti bila dah besar, tak ada lagi dia nak buat nakal dah. Dia dah nakal lain. So kita harus enjoy the moment, sweet or sour. Yes. Thank you Kak Ita. Thank you Kak Ita. Betul, sweet or sour. Yes. Thank you Kak Ita. Banyak Alright. kita. InsyaAllah kita jumpa minggu depan. Minggu depan ada satu topik yang menarik, sebab saya akan tarik pasangan pula. Topik pasal pasangan sekali ni. Apa dia topiknya, sila tunggu. Saya, minggu depan saya tidak ada kerana dia topik tentang pasangan. Saya mungkin akan berada di skrin yang lain untuk memastikan harmoninya perbincangan kita minggu depan. Saya akan pastikan dia. Ya, ingat kepada yang pasangan tu, contohnya Sheila tarik Ijul masuk sekali. Hai, terima kasih tuan-tuan dan puan. Assalamualaikum semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Mak, ada kelas ke Mak? Oh, Puan Siti first time. Okay, thank you. Join lagi minggu depan insyaAllah. Mak, ada kelas ke? Ada kelas ke sekarang? Tak, buat website. Alright, stay sekejap kerana aku nak sembang sikit. Alright.